Assalamualaikum, salam sejahtera. Hujan di merata tempat, banjir juga di merata tempat. Soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Izinkan saya untuk memberikan pencerahan dan jawapan sebaiknya. Alhamdulillah, kerajaan berterima kasih atas sokongan Yang Berhormat terhadap pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Pindaan ini merupakan tanggungjawab bersama demi memperkasakan institusi perundangan dan kehakiman syariah di Malaysia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, bagi memastikan proses berlaku secara teliti dan menyeluruh, beberapa sesi libat urus dengan pihak berkepentingan telah pun dibuat untuk mendapatkan pandangan terhadap pindaan yang dicadangkan. Di antaranya adalah sesi libat urus bersama dengan Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sesi libat urus bersama dengan Ketua Pendakwa Syar'i dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama. Sesi libat urus bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan seterusnya semasa konvensyen memartabatkan perundangan syariah di Malaysia pada 15 Julai 2024. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa pindaan pada akta ini hendaklah dibuat dengan teliti supaya ia menjadi satu dokumen yang kukuh disepakati oleh semua negeri mufti ulama. Pengurusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak pada 30 Julai 2024 telah bertitah supaya JAKIM memberikan taklimat mengenai cadangan pindaan kepada akta ini dalam mesyuarat agama Islam negeri-negeri bagi mendapatkan maklum balas dan pandangan Majlis Agama Islam negeri-negeri terlebih dahulu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Jawatan Kuasa Khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam juga akan meneliti cadangan pindaan kepada akta ini dan laporan hasil kajian akan mengambil kira dalam menggubal pindaan kepada akta ini. Cadangan pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 akan dibentangkan terlebih dahulu dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI dan Majlis Raja-Raja untuk diperkenankan sebelum dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk persetujuan dasar sebelum dibentangkan di Parlimen. Pindaan kepada akta ini akan dibawa ke Parlimen bersama dengan suatu akta baru insya-Allah, iaitu bukan sahaja akta ini tetapi akta baru iaitu Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan dengan tujuan untuk memperkasa Mahkamah Syariah, dan kedua rang undang-undang tersebut akan dibentangkan di Parlimen setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri bagi memastikan hasrat untuk pemerkasaan Mahkamah Syariah dapat direalisasikan. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya, apakah pendekatan dan usaha proaktif yang telah diambil oleh kerajaan untuk memberi penerangan yang jelas dan terperinci berkaitan dengan RUU 355 ini kepada masyarakat umum? Saya mengira langkah ini penting untuk mengelak daripada persepsi negatif, kerana RUU Mufti sebagai contoh ada pihak yang menentang secara langsung atau tindakan pihak yang cuba timbulkan keraguan tentang keperluan usaha dapat ditangkis sama sekali. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan tersebut. Melihatkan kepada isu yang dibangkitkan, kita ambil maklum bahawa penerangan dan pencerahan itu mesti diberikan secara menyeluruh dan capai kepada segenap lapisan. Menurut kepada apa yang telah dilakukan, kita telah lakukan beberapa sisi penerangan dan boleh saya kongsikan juga, iaitu setelah kita menubuhkan Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri menggubal Undang-Undang Islam, kita telah pun memberikan sesi libat urus yang menyeluruh. Ingin kita tekankan di sini bahawa
bukan sahaja rang undang-undang Akta Bidang Kuasa Mahkamah Jenayah Syariah ini yang diberikan penerangan, tetapi keseluruhan aspek Mahkamah Syariah itu sendiri diberikan perhatian, termasuk juga pertindihan dan konflik bidang kuasa. Sebagai contoh, sesi lebar urus yang menyuruh telah pun diberikan bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Badan Peguam Malaysia, Persatuan Peguam Syar'i, Persatuan Peguam Muslim Malaysia, termasuk juga badan-badan bukan kerajaan. Dan ingin saya tekankan juga bahawa di sini kita juga memberikan penerangan dan pencerahan kepada masyarakat, organisasi masyarakat sivil, termasuk juga NGO-NGO yang berkaitan. Terima kasih. Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya menyambung sikit apa yang disebut oleh Pokok Sena tadi dari segi penerangan dan sebagainya. Polemik RUU 355 ini dah lama berlaku dan banyak masalah ada di sana. Saya nak satu soalan berkenaan dengan advokasi terhadap yang non-Muslim ini. Mungkin mereka juga nak melihat penerangan tentang RUU 355 ini. So, saya nak dapat penjelasan setakat mana advokasi itu telah dilaksanakan. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Kita sememangnya mengambil perhatian bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga kefahaman oleh orang bukan Islam. Oleh itu, boleh ingin saya kongsikan di sini bahawa sesi lebar urus itu juga merangkumi orang bukan Islam. Dilaporkan dan direkodkan oleh Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang Islam itu, bahawa telah ada sesi lebar urus bersama dengan badan bukan Islam seperti Christian Federation of Malaysia, National Evangelical Christians of Fellowship Malaysia, Persatuan Agama Taoism Malaysia, Sri Maha Mariamman Temple, Malaysia Hindu Sanggam, Unit Haikwal Agama Jabatan Premier Sarawak dan beberapa badan yang lain. Ini membuktikan bahawa kita mengambil kira bahawa untuk memberikan penerangan dan pencerahan itu ianya mesti bersifat inklusif dan ianya mesti merangkumi keseluruhan masyarakat, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi sesi lebar urus ini agar semua memahami bahawa usaha ini bukan untuk politik tetapi usaha ini untuk memartabat dan mengangkat institusi perundangan dan kehakiman syariah di Malaysia. Terima kasih.